KPM. Didik TV KPM. RM5.99 tapi kena bayar RM6. Syamila. Hai Mira. Hai. Saya nak mengadu ni. Kenapa Tadi ni? saya beli dadu. Baik. Lepas tu harga dia RM5.99. Okey. Tapi penjual tu suruh saya bayar RM6. Saya rasa saya dah kena tipu lah macam ni. Saya rasa Mira tak kena tipu tu. Baik. Ya ke? Ya, RM5.99 betul. Mira kena bayar RM6. Tapi kenapa pula? Harga RM5.99. Nanti kejap lagi saya terangkan kenapa, macam mana Mira boleh bayar RM6. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan, iaitu matematik untuk murid-murid tahun 5 dan juga untuk murid pendidikan khas dengan tajuknya Bundarkan. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Syamila Nair. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai, salam sejahtera. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Mira apa khabar? Mira pun khabar baik Cikgu dan Mira sangat teruja untuk belajar hari ini bersama-sama dengan Cikgu. Okey, baiklah. Mira dah tahu kan tajuk hari ini apa? Saya dah tahu dah. Tapi sebelum tu Cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita, saya nak perkenalkan juga turut serta pada hari ini kita ada Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Haslia, seorang guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam. Assalamualaikum Cikgu. Selamat datang. Terima kasih Cikgu kerana turut serta dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Syamila, tadi Cikgu tanya saya dah tahu ke nak belajar apa. Saya rasa macam dah tahu dah tentang Bundarkan. Tapi apa Bundarkan tu? Dan apa kaitannya dengan RM6 tadi yang saya kena tipu tu Cikgu? Okey, sebenarnya bila kita pergi membeli belah, kita biasa tengok kan harga RM5.99, RM8.75. Betul. Tapi kita tak ada duit 9 sen, 8 sen. Betul. Maka apa yang kita akan buat ialah kita akan membundarkan nilai mata wang itu kepada ringgit yang terdekat. Di sinilah kita akan mengaplikasikan pembundaran. Mira ingat lagi macam mana nak membundarkan? Saya rasa saya masih ingat sikit-sikit Cikgu. Tapi nanti Cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam kan? Mesti. Hari ini saya akan menerangkan yang pertama, syarat-syarat membundarkan. Okey, murid-murid dan Mira pasti ingat betul, kita ada beberapa syarat untuk yang kita mesti ikut untuk melakukan pembundaran dan juga langkah-langkah untuk mendapatkan jawapan. Langkah-langkah membuat pembundaran dengan betul untuk mendapatkan jawapannya. Dengan itu, boleh saya terangkan apa objektif kita pada hari ini? Boleh, silakan Cikgu. Ya, okey. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, Mira dan murid-murid akan dapat membundarkan sekurang-kurangnya 3 nombor yang diberi mengikut nilai tempat yang akan kita lakukan sebentar nanti. Okey. Baiklah. Maksudnya pada hari ini Cikgu akan memberi fokus untuk membundarkan 3 nombor bergantung kepada tempat yang diberi. Betul? Kalau tempat yang diberi tu ada tempat apa je Cikgu? Yang saya ingat kita ada sah. Ya, betul. Kita ada puluh. Betul. Kita ada ratus. Ya. Ribu. Ya. Lagi Cikgu, ada lagi ke Cikgu? Okey, kita ada banyak sebenarnya tempat-tempat ni. Tapi dalam silibus kurikulum tahun 5, kita hanya akan belajar sampai ratus ribu. Oh. Sebelum tu saya nak tanya Mira satu soalan. Silakan Cikgu. Okey. Ratus ribu ada berapa digit? 100,000
100,000 ada berapa digit ni kawan-kawan? Kita kira sama-sama ya. Kita ada sa. Ya, betul. Kita mula dengan Sa. pandai. Selepas itu Puluh. betul. Ratus. Ratus. Ribu. Betul. 10,000 dan 100,000. Ya, betul. Ratus ribu. Kita ada 6 digit lah cikgu. Ya, betul. Kita ada 6 digit untuk ratus ribu. Maka ini adalah salah satu cara untuk kita memastikan bahawa nombor yang kita tulis itu ialah ratus ribu. Iaitu dengan mengira jumlah digit yang kita sudah tulis di sana. Perlu ada 6 digit. Ya, itulah sedikit sebanyak tentang nilai tempat bagi pembundaran. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi aktiviti yang menarik dan untuk adik-adik faham dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan pembundaran. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tahun 5 untuk murid-murid pendidikan khas dengan tajuknya pembundaran ataupun bundarkan. Dan bersama-sama dengan kita hari ini kita ada Cikgu Syamila dan juga guru jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Haslia. Baiklah Cikgu Syamila, tadi Cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan pembundaran. Ya, betul. Dan sekarang ini apa pula aktiviti yang cikgu nak kongsikan kepada saya dan semua murid-murid yang menonton di rumah? Silakan cikgu. Okey. So hari ini sebelum saya mengajar pembundaran, kita harus mengulang kaji nilai tempat nombor. Tadi kita dah sebut secara lisan. Mari kita lihat satu nombor terlebih dahulu. Okey, boleh Mira sebutkan nombor itu? Boleh cikgu. Sebut nombor sahaja dulu. Kalau Okey. nombor 209 439. Betul, senang. Mudah betul. 209 439. Sekarang kita ada berapa digit di sana? Digit kita kira sama-sama. Saya kira Boleh. Okey, ada 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Pandai. Mira dah pandai beri syarat pun. Okey, kita ada 6 digit di sana. Maka setiap digit mewakili satu tempat. Nilai tempat. Mari kita lihat apakah nilai tempat tersebut. Baiklah. Kita perlu mula daripada nombor yang paling Kecil. nombor yang paling Besar. nombor yang paling kanan. Nombor yang paling kanan. Maafkan saya cikgu. Tak apa. Macam ni kita kena bersukaria ketika menjawab pun tak apa. Salah tak apa, kita sama-sama belajar ya. Baik, cikgu. Kita mula daripada nombor yang paling kanan. Kenapa kena mula daripada nombor yang paling kanan? Sebab nombor yang paling kanan mempunyai nilai yang paling kecil cikgu. Betul. Iaitu nilai Sa. betul ke? Mari kita lihat. Baiklah. Ya, betul. Nombor yang paling kanan ialah nombor sa. Diikuti dengan nombor puluh. ya, betul. Puluh. Selepas tu nombor yang ketiga dari kanan ialah ratus. ya, betul. Ratus. Sekarang kita dah ada 3 tempat pertama. Iaitu sa, puluh dan ratus. Sekarang kita sambung Mira, boleh? Boleh cikgu. Okey. Kita ada ribu. Kemudian 10,000. ya, betul. Seterusnya Seterusnya kita ada ratus ribu. ya, betul. Sebenarnya nombor ni ada lagi tempat dia juta dan sebagainya. Tapi untuk tahun 5 kita hanya belajar sampai Ratus ribu. ya, betul. Ratus ribu. Kalau kita lihat di slide ni, kita nampak satu pola, satu corak. Iaitu nombor bermula dengan sa, kemudian puluh, kemudian ratus. Ribu. 4 ni tiada ulangan. Betul. Tetapi puluh dan ratus tu akan diulang kemudian. Betul? Itu adalah pola atau corak yang murid-murid perlu ingat. Senang murid nak ingat. Okey, baik. Sekarang kita ke
subtopik yang kedua iaitu syarat bundar. Apa-apa yang kita buat untuk membundarkan ini mesti ada syarat dia. Tak susah syarat dia, senang sahaja. Jadi kita lihat ya gambar rajah dahulu. Okey, sekarang kita lihat satu kotak di sini and kita ada 5 nombor di dalam itu iaitu 0, 1, betul, 2, 3, dan 4. ya. 5 nombor ini akan mewakili konsep tambah kosong. Okey, ingat ya, 0 hingga 4 termasuk 1, 2, 3 kita perlu tambah kosong. Tambah kosong di mana? Nanti cikgu tunjuk, sabar dulu ya. Baik. Di mana perginya nombor 5, 6, 7 dan seterusnya? Di dalam bahagian kedua. Iaitu 5, 6, 7, 8 dan 9 akan digolongkan dalam kumpulan tambah 1. Tambah 1. Ya. Okey, sekarang Mira dan murid-murid boleh ingat? Boleh cikgu. Boleh ya? Kalau mari kita tanya sikit soalan. Okey Mira, kalau 4 dia tambah kosong atau tambah 1? Kalau 4 tadi cikgu kata 0, 1, 2, 3 dan 4 kena tambah kosong. Ya, betul. Dah pandai. Senang kan nak ingat? Senang, cikgu. Kita uji lagi satu nombor. Macam mana kalau nombor yang diberi ialah 7? Nombor 7. Kalau nombor 7 dalam golongan, kita kira ya, kita 5, 6, 7, 8, 9 kena tambah 1. Jadi Ya. 7 kena tambah 1 cikgu. Ya, betul. Kita lihat di slide. Apa jawapan Mira ialah betul. Saya pasti murid-murid di rumah pun telah menjawab dengan betul. Maka mari kita lihat contoh soalan. Boleh kita teruskan Mira? Boleh cikgu. Boleh ya. Dalam mana-mana soalan subjek matematik ke subjek bahasa Melayu atau bahasa apa sahaja, perkara pertama yang perlu kita buat apabila kita mendapat soalan ialah membaca soalan itu. Kenapa Mira saya tekankan kita perlu membaca soalan itu? Kerana ramai murid semasa kita menanda kertas ujian, apabila mereka melihat perkataan bundarkan, mereka terus memilih tempat yang mereka suka dan memberi jawapan. Kadang-kadang mereka bernasib baik, itulah jawapan yang betul. Kadang-kadang bila nasib malang, Salahlah jawapannya cikgu. Ya, itulah sebabnya kita perlu melihat dan membaca soalan. Okey, bukan sahaja untuk subjek matematik. Saya ulang, bukan sahaja untuk subjek matematik tetapi juga untuk semua subjek. Apa sahaja subjek dan di mana tahap pendidikan pun kita kena baca soalan. Baik. So, mari kita baca soalan. Boleh tolong Mira bacakan untuk saya soalan? Boleh cikgu, Mira Alright. akan bacakan soalan ini. Okey kawan-kawan, kita baca sama-sama. Soalannya berbunyi, bundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat. Ya, saya suka cara Mira baca. Dia telah menekankan tempat yang kita perlu tukar. Maka tempat yang perlu ditukar ialah ratus. Maka itu akan menjadi langkah pertama kita. Ya, kita kena lihat nilai tempat yang diberi. Maka nombor yang diberi ialah, Mira tolong baca. Nombor yang diberi ialah 4, 8, 7, 9. Ya, betul. 4, 8, 7 dan 9. Tadi saya dah bagi tahu, perkara pertama yang kita buat ialah melihat Lihat kepada tempat yang kita perlu bundarkan. Betul? So tempat yang diberi ialah ratus. Murid-murid kalau takut lupa, kadang-kadang kita lupa betul. Kita sangat teruja untuk menjawab soalan, kita lupa. Yang cikgu nak nasihatkan supaya murid-murid bulatkan tempat yang diberi supaya kita dapat lihat. Okey, kita bulatkan dulu tempat yang diberi. Kemudian langkah kedua ialah kita kena tengok nombor sebelah dia cikgu. Betul Ya. ke, Sebelum cikgu? tu kita tulis balik soalan tu. Kita begitu. tulis, kita kalau nak boleh kita tulis semula dekat kertas soalan, tapi takut tak nampak kecil. Betul. Maka kita ambil ruangan di bawah tu, kita tulis semula soalan tersebut, nombor yang diberi dan kemudian kita kena gariskan
nilai tempat yang ditanya dalam soalan. Iaitu nilai tempat berapa, Mira? Nilai tempat ialah ratus, cikgu. Ya, dan nombor yang ratus di sana ialah? Nombor 8. Ya, kita gariskan nombor 8. Ingat murid-murid, gariskan nilai tempat yang diberi. Jika ia adalah ratus, cari nombor ratus dan gariskan. Seterusnya, apa perlu kita buat? Dah habis ke? Dah dapat jawapan ke? Belum lagi, cikgu. Belum, betul. Kita perlu bulatkan nombor di sebelah kanan. Betul, nombor di sebelah kanan. Kita bulatkan. Garis, bulat. Itu sahaja formula dia. Garis dan bulat. Kenapa kita nak bulat? Garis, okey, boleh faham because kita ada tempat ratus. Betul. Kenapa perlu bulat? Kerana... Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan, kawan-kawan? Ya, Cuba ya. teka. Kenapa Ya. kita kena buat bulatan di situ? Ya, saya dah dengar jawapan tu. Ada yang berbisik. Kerana kita akan melihat syarat bundar. Iaitu nombor 7 berada di mana? Berada di dalam kumpulan yang kena tambah 1, cikgu. Ya, betul. Ya, lihat ya di sana 7 berada di kumpulan yang tambah 1. Maka macam mana dan mana kita nak tambah 1? Nanti kita lihat. Baik. Betul, jawapan Mira kita tambah 1. Ya, kita perlu tambah di bawah nombor yang bergaris. Wah, begitu. Ya, bukan di nombor yang berbulat, dibulatkan itu. No, tidak ya. Ingat nombor yang di bawah yang ada garisan. Nombor yang digaris itulah nombor yang perlu ditambah. Betul. 8 tambah 1 dapat berapa? 8 tambah 1 akan dapat 9. Ya, betul. 9. Maka kita akan tulis di bawah 8 itu, kita tulis nombor 9 terlebih dahulu. Kemudian, nombor lain buat apa? Adakah kita akan salin semula? Ataupun kita perlu tukar? Tak, cikgu. Nombor lain kita kena tukar. Ya, betul. Mari kita lihat nombor apakah yang ditukar. Ya, nombor yang di sebelah kanan. Baik, ingat murid-murid, nombor di sebelah kanan perlu tukar menjadi nombor berapa? Perlu tukar menjadi 0, cikgu. Ya, betul. Tak kiralah selepas nombor bergaris tu sama ada dia ada 1 digit ataupun 2 digit ataupun ada 4 digit, semua akan tukar jadi 0. Ya, betul. Baik. Manakala nombor yang sebelah kiri jadi apa? Nombor yang sebelah kiri akan bertukar juga, cikgu. Bertukar menjadi? Akan bertukar, akan bertambahlah, cikgu, angka dia. Nombor yang kita tambah ialah nombor yang digaris. Betul? Betul. Di sebelah kirinya akan kekal sama. Ya. Okey, nombor 4 jika kita lihat jawapan, nombor 4 itu berada di sebelah kiri nombor 8. Betul? Maka kita akan menulis nombor 4 tu kekal sama. Cuma nombor 8 kita tambah, sama ada kita tambah 1 atau tambah 0. Dan nombor kiri jadi apa, Mira? Akan nombor jadi, kanan, sorry. Nombor kanan akan jadi 0. 0. Okay. So sekarang boleh tak kalau kita ulang balik langkah tadi? Boleh, cikgu. Okey. Yang pertama apa kita buat? Kita baca soalan. Bagus, pandai. Saya suka ini, betul. Kita baca soalan. Kemudian kita mencari apa? Kita mencari tempat. Betul. Seterusnya kita perlu kena buat garisan, cikgu. garisan mana ya? Garisan tempat yang diberi itu. Betul. Kalau dia minta puluh, kita garis. di bahagian puluh. Betul. Selepas itu kita perlu Buat bulatan. untuk nombor di sebelah, betul-betul sebelah nombor yang digariskan itu. Satu nombor je bulat. Jangan bulat semua nombor. No, satu nombor je bulat. Betul-betul di sebelah tu. Di sebelah kanan kan, cikgu? Ya, betul. Nombor yang di sebelah kanan. Betul-betul sebelah kanan. Selepas itu, Lepas itu, kita perlu tengok nombor yang bergaris tu. ya, nombor yang bergaris atau nombor yang dibulatkan. Kita perlu lihat nombor yang dibulatkan, cikgu, di Ya. dalam kumpulan yang kena tambah 0 atau tambah 1. Baru sekali cikgu ajar. Ni dah pandai.
Okey. Baik, cikgu. Kita bulatkan nombor tu. Lepas kita sudah kenal pasti sama dia tambah kosong atau tambah satu. Kemudian baru kita buat pengiraan dia. Betul. Pengiraan dia ialah kita tambah satu di mana? Di nombor yang bergaris, cikgu. Betul, di nombor yang bergaris. Manakala nombor yang sebelah kanan? Sebelah kanan akan menjadi kosong, cikgu. Betul, nombor di sebelah kiri. Nombor di sebelah kiri akan kekal sama. Ya, betul. Nampaknya Mira dah pandai, dah boleh jawab soalan cikgu. Mari kita lihat satu lagi soalan. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Mira boleh bacakan soalan? Boleh, cikgu. Soalannya ialah bundarkan kepada puluh yang terdekat. Ya, Mira dah bagi jawapan dengan menekankan nada mana? Puluh. Ya, kalau murid-murid boleh membaca seperti itu pun dah bagus. Dia akan boleh ingat mana yang kita perlu buat. Dan nombor yang diberi ialah? Nombor yang diberi ialah 3, 6, 5. Betul. Kalau kita baca mengikut nilai tempat? 365. Sangat bagus. Nanti kita ramai-ramai beri tepukan untuk Mira ya. Ya, terima kasih, cikgu. Okey, 365. Maka perkara pertama yang kita harus buat ialah betul? Betul, cikgu. Ya, apa kita buat? Kita baca soalan. Kemudian Kita tengok tempatnya. dan kita Bulatkan. ya, kita bulatkan tempat tu iaitu puluh. Kemudian kita perlu gariskan tempat puluh. Iaitu mana puluhnya di nombor ni? Puluh ialah nombor 6. Ya, betul. Kita garis nombor 6. Kemudian kita perlu bulatkan nombor di sebelah kanan. ya. Satu nombor je ya. Jangan bulat semua. Hanya satu nombor di sebelah nombor yang digariskan. Betul. Baiklah, seterusnya Mira ingat tak lepas ni kita perlu buat apa? Ingat, cikgu. Ha. Kita perlu tengok sama ada nombor yang kita bulatkan itu nak kena tambah 1 ataupun tambah kosong. Ya, betul. So, apa jawapannya? Tambah 1 ke tambah kosong? Kalau 5, tadi cikgu dah terangkan, 5 berada dalam kumpulan yang kena tambah 1. Betul. Maka kita pastikan ia adalah tambah 1. Sekarang nombor mana yang perlu tambah 1? Nombor 6, cikgu. Ya, betul. Kemudian, bila kita dah ada tambah kosong atau tambah 1, kita dah menghampiri jawapan. Betul? Betul? Maka kita lihat apa jawapan dia. Mira boleh bagi saya nombor 6 tambah 1 berapa? 6 tambah 1 akan dapat 7. Betul. Okey, macam mana dengan nombor 5 tu? Nombor 5 akan menjadi kosong. Betul ke? Mari kita lihat. Ya, betul. Baiklah. Dan seterusnya nombor di kiri? Nombor di kiri akan kekal sama. Jadi akan menjadi nombor 3. Ya, betul. Maka apabila 365 dibundarkan kepada puluh terdekat, ia akan menjadi 370. ya, betul. Betul. Maka sekarang Mira dah faham? Faham, cikgu. Faham, ya. Okey, sebabkan saya faham, cikgu, saya teruja nak tahu untuk soalan seterusnya. Silakan, cikgu. Baiklah. Okey Mira, mari kita buat satu lagi soalan. Mari, cikgu. Kali ni cikgu akan bacakan soalan. Nanti Mira jawab. Boleh. Mira jawab secara lisan sahaja. Baik, cikgu. Boleh? Bundarkan kepada ribu terdekat dan nombor yang diberi ialah 43,259. Okey. Langkah pertama apa dia Mira? Langkah pertama, kita perlu bulatkan di tempat ribu. Betul. Seterusnya Langkah kedua, kita kena gariskan tempat ribu. ya betul. Iaitu nombor berapa ya? Iaitu nombor 3, cikgu. Ya, betul. Kemudian kita perlu lihat nombor yang berada di kanan, iaitu nombor 2. Kita perlu buat bulatan. Ya, kita bulatkan nombor itu. Kemudian kita perlu tambah kosong atau tambah 1. Kita kena tengok yang mana. macam mana kita nak tengok Kita kena rujuk kepada Kita perlu rujuk kepada nombor yang di dalam bulatan, cikgu. ya, nombor yang dalam bulatan. Maka sekarang nombor yang dalam bulatan ialah nombor 2. 2. Maka kita perlu
Kalau nombor 2, kita perlu tambah kosong. Ya, betul. Kita perlu tambah kosong kerana dia berada di kumpulan tambah kosong. Dah habis? Kita dah dapat jawapan ke Mira? Belum, cikgu. Belum. Betul. Baiklah. Jadi nombor di bahagian kanan akan menjadi kosong. Betul. Dan nombor yang garisan, okey. Nombor dalam bulatan akan menjadi kosong, cikgu. Betul tak, cikgu? Mari kita lihat. Ya, betul. Baik. Kemudian nombor 5. Nombor 5 akan menjadi kosong juga. Okey. Betul. Nombor 9 akan menjadi kosong juga, cikgu. Betul. Kesemua nombor kanan akan menjadi Kosong. ya. Manakala nombor di kiri? Nombor di kiri akan kekal sama. Betul. Iaitu Nombor 4. 4. Maka jawapannya ialah 43,000. betul. Maka jika kita bundarkan 43,259 kepada ribu terdekat, Baik. jawapannya ialah 43,000. Ya. Baik. Macam mana? Saya dapat bintang tak, cikgu? Mesti. Mira dah jawab banyak soalan. Saya beri 3 bintang untuk Wah, Mira. yeay! Saya dapat 3 bintang. 3 bintang. Baiklah, cikgu. Kerana saya berjaya perolehi 3 bintang, kita berhenti berehat seketika, boleh, cikgu? Boleh. Okey, kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton sekarang, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid pendidikan khas dan juga untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuk kita bundarkan. Dan Cikgu Syamila, untuk segmen kali ini apa pula aktiviti yang cikgu nak kongsikan bersama saya dan rakan-rakan yang sedang menonton di rumah sekarang? Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Sekarang saya ada sebiji dadu di tangan saya. Murid-murid yang berada di rumah juga boleh mengambil dadu anda jika ada. Jika tiada tak apa, boleh salin apa nombor yang nanti cikgu akan tunjukkan. Macam ni Mira. Saya akan baling dadu. Nombor yang akan keluar ditunjukkan di dadu, Mira perlu tulis. Boleh, cikgu. Boleh kita mula? Silakan, cikgu. Okey. Okey, nombor pertama ialah Nombor 1. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh tulis ya di atas helai kertas 1. 1. Okey, kemudian kita ada lagi kita dapat 5. Kita ada nombor 5. Baiklah. Mira akan tuliskan nombor 5. Kita dapat lagi seterusnya nombor 4. Kita ada nombor 4. Baiklah. Nombor 4. Kita buat nombor terakhir sekarang ya. Kita buat Boleh, 4 digit cikgu. terlebih dahulu. Okey, kita ada nombor Kita ada nombor 2. Kalau satu Mira akan tuliskan angka seterusnya ialah nombor 2. Sekarang kita perlu bundarkan nombor ni iaitu 1542. Betul. Tetapi kita perlu bundarkan kepada suatu tempat, betul? Nilai tempat. Betul, Mana cikgu. kita nak cari nilai tempat? Jom kita tengok. Berapa nilai tempat kita ni? ada satu bekas rahsia di sini. Cikgu akan pilih satu tempat. Baiklah. Kemudian murid-murid di rumah pun ikut ya. Maka kita dapat, okey, tempat pertama yang cikgu dapat ialah ratus ribu. 100,000. Baiklah, cikgu. Kalau 100,000, 100,000? Tapi kat sini ada 4 digit saja, cikgu. Betul. Begitulah cara kita ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Kita tahu 100,000 perlu ada Perlu ada 6 digit. betul. Maka kita tak boleh guna tempat ini. Kita keluarkan terlebih dahulu. Baiklah. Kita Okey. pilih tempat yang lain. Kita pilih yang lain. Apa yang kita dapat? Kita dapat 10. Ya. Baiklah, kita dapat 10. Maka sebabkan kita dapat 10, saya akan buat garisan, kan, cikgu? Betul. Kita gariskan tempat 10 terlebih dahulu. Ini ialah tempat sah. Betul. Dan ini ialah tempat 10. Betul. Jadi saya akan buat Itulah cara yang betul ya Mira untuk kira. Kita mula dengan
Supaya kita tak terlepas mana-mana nombor. Kemudian apa yang kita buat? Kita dah garis. Selepas itu kita bulatkan nombor yang berada di kanan, cikgu. ya betul. Okey. Kita akan bulatkan terlebih dahulu. Nombor di kanan iaitu nombor 2. Okey, langkah ketiga. Langkah ketiga, kita perlu lihat nombor 2 ni kena tambah kosong atau tambah 1. Betul, kita perlu rujuk kepada syarat bundar. Maka dengan cikgu nak menasihatkan untuk kepada murid-murid yang berada di rumah untuk sediakan jadual seperti ini. Anda boleh tulis atau secara warna-warni ataupun menggunakan pensel sahaja. Kita tampal di atas meja atau atas dinding atau dalam buku matematik supaya murid-murid dapat merujuk dan lama-lama murid-murid akan ingat dah, tak perlu rujuk dah. Begitulah cara dulu cikgu belajar. Okey, Mira perlu rujuk atau tidak? Kalau macam ni saya nak cuba rujuklah, cikgu. Boleh. Baik. Kalau nombor 2 akan berada di dalam jadual ataupun kumpulan tambah kosong lah, cikgu. Ya, betul. Kita lihat nombor 2 di sini dan kita tambah kosong. Okey, Mira boleh teruskan. Saya akan tambah kosong di angka 4. Betul. Di bawah nombor yang bergaris. Betul. Maka jawapannya saya akan tulis 2 ialah kosong. Betul. 4 tambah Betul. kosong akan dapat 4, 5 dan 1. Betul tak, cikgu? Betul. Maka jawapannya ialah 1540. Betul, Mira? Betul. Mira dah jawab satu soalan dengan betul. Mira dapat 1 bintang. Yeay, 1 bintang. Yeay. Kita dapat lagi bintang. Ada banyak bintang. Cikgu dah sediakan. Kita alih ke soalan kedua. Boleh, cikgu. Untuk Kali ini cikgu nak bagi 5 digit untuk Mira. 5 digit. Kalau 5 digit, maksudnya dia ada puluh ribu lah, Ya, cikgu. betul. Puluh ribu. Baiklah. Okey. Mira dah bersedia? Sedia, cikgu? Murid-murid di rumah dah bersedia? Ya, bagus. Mari kita ke nombor yang kedua. Baiklah, nombor yang kedua. Ialah 4. 4. Kita dapat 4 lagi. Kita ada 4 lagi. Baik. Tak apa, nombor sama kita tulis saja ya. Alamak, terjatuh di bawah. Okey, nombor 3 lah, cikgu. Jatuh ya, dia nak nombor 3 berada di bawah. Ah. Okey, kita tulis nombor 3. Nombor 3. Nombor 5. Nombor 5. Dah berapa digit? 4, cikgu. Lagi berapa digit 1. lagi? Okey, 1 lagi. Kita dapat nombor 1. Nombor 1. Okey. Baiklah. Nombor dah ada, sekarang kita cari nilai tempat. Tadi kita lihat nilai apa yang dapat untuk Mira. Sekarang kita dapat nilai 1000. ya, 1000. Okey. Sebabkan kita dapat nilai 1000, jadi Mira akan buat garisan, cikgu. Betul. Okey, kalau 1000, sah, puluh, ratus dan ribu. Ya, betul. Kemudian Kemudian kita perlu buat bulatan pada nombor yang berada di kanan. betul. Yang betul-betul di sebelah nombor yang digariskan. Okey, Mira, cikgu nak tanya. 5 dan 1 tak perlu bulatkan ya? Tak perlu, cikgu. Tak perlu. Kenapa ya? Sebab kita hanya perlu lihat nombor yang berada di sebelah nombor yang bergaris. Betul. Satu nombor sahaja. Okey, teruskan Mira. Okey, kalau macam tu kita tengok. Nombor 3 berada dalam kumpulan yang mana ya kawan-kawan? Yang perlu tambah kosong. Betul tak, cikgu? Betul atau tidak? Mari kita lihat rujukan tadi. Ya, 3. Betul 3. Betul. 3 tambah kosong. Ya. Mira betul. Baiklah, tambah kosong. Ya. Selepas itu? Selepas itu Mira selesaikan, cikgu Ya, ya. boleh. Dia akan jadi maafkan saya, dia akan jadi kosong, 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 4 dan 4. Okey, maka 44,351 dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Kita mendapat jawapan apa dia, Mira? Kita akan dapat jawapan 44,000. Ya. Betul tak, cikgu? Betul. Betul. Yeay. Ada ganjaran bintang untuk Mesti saya tak? ada. Wah. Mira dah dapat bintang
kedua. Ye, tanya kawan-kawan juga. Baik cikgu. Lagi satu soalan. Boleh tak cikgu? Boleh. Kita Jom boleh. kita buat lagi satu. Saya teruja nak kumpul banyak-banyak bintang ni cikgu. Kita dapat banyak bintang, nanti cikgu bagi hadiah. Baiklah. Untuk soalan yang ini, cikgu nak berapa tempat pula cikgu? Kita cuba 6 tempat. 6 tempat. Baiklah. Iaitu apa nilai tempat dia? Kalau 6 maksudnya ratus ribu. Ya, betul. Kita 100,000. Maka nombor pertama ialah 3. Baiklah. 3. Okey. Murid di rumah jangan lupa ikut serta ya. Baiklah. Oh, Kita dapat 4. 4. Kita dapat lagi 4. Kita dapat lagi satu 4. Hari ini nombor Tuan Mira ialah 4. Banyak sangat 4. Baik, cikgu. Seterusnya 5. 5. Kita dapat lagi 5. 5 lagi sekali. Baiklah. Dah berapa digit Mira? Lagi satu digit, cikgu. Satu je Okey. Kita dapat nombor lain iaitu 2. 2. Baiklah. Nombor 2. Okey, cikgu. Sekarang nombor dah siap. Kita cari pula nilai mana yang perlu dibundarkan. Saya tak sabar nak tahu. Agak-agak berapa tempatnya. Saya suka. Apa, cikgu? Nilai tempat yang kita dapat ialah 100,000. Ya, 100,000. Okey, kalau 100,000 kita kira sama-sama kawan-kawan. Boleh. Okey, cikgu. Saya kira 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Ya, di 100,000. Nombor 3. Okey, murid-murid di rumah dapat ya. Boleh ikut. Boleh, cikgu. Seterusnya. Saya akan buat bulatan Baiklah. sebelah nombor yang bergaris. Kemudian, kalau nombor 4, kita perlu tambah kosong. Betul. Lihat murid-murid, Mira tidak perlu merujuk kepada syarat ni lagi kerana Mira dah ingat. Ya. Dah buat banyak latihan, boleh ingat dah. Betul tu, cikgu. Ya, teruskan. Okey, teruskan. Saya akan dapat jawapannya ialah 0,0,0,003. Okey, sekarang Mira cuba baca nombor yang diberi untuk bundarkan ialah? Nombor yang diberi untuk bundarkan ialah macam mana, cikgu? Ya, nombor yang warna biru ni ialah? Ya, yang diberi ialah 344,552. Ya, betul. Apabila dibundarkan kepada 100,000 yang terdekat, maka jawapannya ialah? Maka jawapannya ialah 300,000. Ya, itu sahaja. Yeay. Senang betul? Senang, cikgu. Saya dapat ganjaran bintang tak? Mesti. Yeay. Soalan ketiga, kita dapat satu lagi ganjaran ketiga, bintang ketiga. Baik, terima kasih cikgu. Seronoknya saya dapat bintang yang ketiga. Baiklah cikgu, kita berhenti berehat lagi sekali boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu daripada cikgu Syamila. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Cikgu, di segmen ini pula apa perkongsian daripada cikgu? Silakan. Baiklah, hari ini kita belajar syarat bundar. Okay, jika Mira lihat di sini, kita ada beberapa tempat yang kosong. Ini adalah syarat bundar di mana ini adalah kumpulan tambah kosong dan ini adalah kumpulan mana, Mira? Kumpulan tambah satu. Tambah satu. So, sebelum saya jelaskan yang bawah, minta Mira tampal apa yang patut berada di sini. Okey, baiklah. Kalau ini tambah kosong, kawan dia mestilah tambah satu. Ya, saya minta izin betul. untuk tampal cikgu Ya, boleh. Okey, dah cikgu. Kita dah tambah satu. Maka kita perlu ada berapa nombor di dalam setiap kumpulan ini? Perlu ada lagi satu nombor dan untuk bahagian tambah satu pun lagi dua nombor. Ya, dua nombor di sini dan dua nombor di Sini. sana. Okey. Kerana kita ada 10 jari, betul? Betul. Okey, kita ada 10 jari. Untuk tambah kosong, kita ingat kosong, 1, 2, 3, 4.
ini tambah kosong. Okey. So kita ada kosong, kita kehilangan nombor mana? Kita kehilangan nombor 1. Ya, mana kita nak cari nombor 1 ni? Okey, saya tolong carikan cikgu. Okey, boleh tolong saya cari mana nombor 1 dah nombor hilang. nombor 1. Saya dah jumpa dah cikgu. Ya. Nombor 1. Ya. Okey, saya Mira akan menjadi hero saya hari ini. Akan jawab nombor 1. Baik, kita ada kosong, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Satu nombor lagi ialah nombor 4. Ya, nombor 4. Siapa simpan nombor-nombor ni ya? Siapa simpan nombor 4 ni? Ini ada. Ada. Okeylah, kita dah tampal nombor 4. Saya tampal di bawah ni cikgu. Ya, betul. Sekarang kita dah cukup ke 5 nombor di bawah tambah kosong ni? Sudah cikgu. Kita dah ada 5 nombor ya, murid-murid. Begitu juga dengan tambah 1. Sekarang kita guna tangan kiri pula untuk tambah 1. Iaitu 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita perlu ada 5 nombor di sini. Maka kita mula dengan nombor 5 ada, nombor 6 ada. Alamak, ada nombor yang tak ada ni. Saya nak tengok siapa yang nak ambil simpan nombor-nombor ni. Nombor mana yang hilang ni? Mana lagi nombor 7 ni? Okey. Dah tolong carikan untuk cikgu ya. Boleh. Tolong Mira, tolong. Nombor 7. Ada di sini rupanya nombor 7. Maksudnya nombor tu dah terbang ke belakang. Saya dah jumpa dah cikgu. Nombor 7. Kita ada nombor 7 dan satu lagi nombor hilang. Nombor apa ya murid-murid? Nombor apa tu? Kita kira dari awal cikgu? Boleh. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ada. 8 betul. 8. 8 yang tak ada rupanya. 8 hilang lagi. Cari nombor 8. Nombor 8. Ini kan nombor 8? Jumpa nombor 8. Ya, betul. Saya tampal di sini untuk nombor 8. So, cikgu. Okey. So sekarang kita boleh merumus syarat bundar kita, iaitu kita terbahagi kepada berapa kumpulan? Kita bahagi kepada 2 kumpulan. Iaitu kumpulan pertama ialah kumpulan tambah kosong. dan nombor yang berada di bawahnya ialah 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, ingat ya, kita guna tangan kanan tadi. Sekarang untuk kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan Tambah 1. kita guna tangan Kiri. ya, kita kira 5, 6, 7, 8, 9. ya, maka kita ada 10 nombor yang dibahagikan kepada 2 kumpulan, tambah kosong dan tambah 1. Saya rasa kita dah banyak ulang syarat ni dan Cikgu Hang sangat berharap murid-murid boleh ingat 2 kumpulan ini. Selepas kita dah kenal pasti syarat, mari kita rujuk apa yang langkah-langkah yang perlu kita buat untuk menyelesaikan soalan pembundaran ni, Mira. Boleh cikgu? Yang pertama kita harus bulatkan tempat yang perlu dibundarkan. Ya, betul, dalam soalan kan. Betul. Ya, dalam soalan kita bulatkan ya murid-murid. Untuk tu kita perlu membaca soalan. Betul. Murid jangan malas ya. Baca dulu apa yang soalan minta, kemudian baru kita jawab. Betul tu cikgu. Baiklah, yang pertama kita baca soalan, kita bulatkan tempat untuk dibundarkan, kemudian maafkan saya, kita gariskan tempat untuk dibundarkan dan kita bulatkan nombor di sebelah kanan dan kemudian kita lihat kita perlu tambah 1 atau tambah kosong bergantung kepada nombor tersebut dan kita perlulah isi jawapannya. Ya. Baik cikgu. Cikgu, saya ingin tanya kepada cikgu bagaimana pentaksiran saya pada hari ini cikgu? Okey, mari kita lihat tadi Mira dah menjawab soalan saya dengan betul. Betul kan? Maka saya beri lagi Mira 2 bintang. Yeay, saya dapat lagi 2 bintang lah kawan-kawan. Okey, mari kita kira jumlah bintang yang Mira dapat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Mira, kita ada 6 je bintang di sini. Pandai-pandai je Mira tambah sampai 7 dan 8. Bagi Mira dan murid-murid banyak bintang. Cikgu suka. Tapi masalah malangnya kita ada 6 saja bintang hari ini. Baik. Kenapa
Kerana jika Mira dan murid-murid sudah mendapat 6 bintang, maksudnya anda semua sudah mencapai tahap pentaksiran hari ini. Wah, terima kasih Ya. cikgu. Ni cikgu, bagaimana untuk murid-murid di rumah kalau ingin mendapatkan soalan ataupun bahan rujukan? Okey, murid-murid di rumah, jika anda ingin mendapatkan bahan rujukan atau soalan berkaitan dengan tajuk ini, anda boleh melayari portal Sumberku, portal Delima Sumberku. Baiklah, jadi macam anda semua boleh lihat di Kacang TV ada pautan yang tertera. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syamila Terima atas kasih, perkongsian Mira. pada hari ini. Terima kasih dan tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Malia atas kata jurubahasa isyarat kita lah pada hari ini. Terima kasih Cikgu Haslia. Kita berjumpa lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM